Okey para pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan program pada pagi ini. Kalau kamu boleh dengar ya, cikgu minta supaya pelajar-pelajar tulis pada ruang chat boleh dengar. Kalau tak boleh dengar, tulis bagi tahu dekat ruang chat tak boleh dengar. Ya, supaya kita boleh pastikan program kita berjalan dengan lancar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat. Pertama sekali, terima kasih kerana menyertai program kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi ya, bagaimana caranya kita nak dapat markah yang cemerlang dalam kertas bahasa Melayu. Ya, sebab pada tahun ini kertas bahasa Melayu penuh dengan pelbagai cabaran. Nanti kita akan bincangkan. Okey, cikgu akan bincangkan perkara kepada 3 bahagian. Pertama, karangan. Kedua, kita akan bincangkan berkaitan dengan kertas tua iaitu tata bahasa, pemahaman dan juga rumusan. Ya, jadi inilah perkara-perkara yang kita akan bincangkan. Cikgu harap para pelajar akan sediakan catatan ya untuk mencatat ya perkara-perkara yang penting, dan nanti kita akan pada akhir rancangan kita akan ada sesi Q&A ya, supaya kita boleh pelajar-pelajar boleh bertanya ya, ataupun apa-apa sahaja perkara yang pelajar rasa ya menimbulkan masalah. Okey, kita tengok dulu mula-mula berkaitan dengan mengapa perlu seminar skor A. Ada 3 faktor utama. Pertama, format baharu. Ya, pada tahun ini format baharu lebih mencabar, dan juga akan tunjukkan perbezaan antara format baharu dengan format lama. Ya. Dan cikgu minta terutama kepada pelajar-pelajar yang rasa BM ni senanglah. Ya, tak ada masalah kacang. Ya. Cikgu nak bagi tahu siang-siang, bagi tahu awal-awal, ya, format baharu susah nak skor. Ya, susah nak skor. Tapi insya-Allah dengan bimbingan, panduan dan juga kelas secara berterusan, ya, para pelajar boleh skor. Ya. Tapi kalau nak dibandingkan dengan format lama, format baharu lebih mencabar lagi. Nanti kita akan bincangkan. Okey, keputusan peperiksaan SPM 2020 dah keluar kan, dan penuh dengan kontroversi. Apa kontroversinya? Ramai pelajar yang tak sangka-sangka dapat A dalam subjek-subjek sukar dapat A. Pelajar yang dulu gagal dalam ADMAT ya tiba-tiba boleh dapat A dalam ADMAT. Begitu juga dengan subjek lain. Sedangkan ya kalau kita lihat pembelajaran secara bersemuka boleh dibilang dengan jari. Ya, PDPR pula waktu tahun lepas masih peringkat penyesuaian, jadi pelajar-pelajar masih ramai yang ketinggalan. Kamu pun boleh compare bagaimana kamu belajar tingkatan 4 tahun lepas banding dengan tingkatan 5 tahun ini. Jadi apabila kontroversi timbul, maka pada tahun ini mahu tak mahu ia akan lebih ketat. Ia akan lebih ketat, akan lebih sukar, supaya keputusan yang keluar itu tidak menimbulkan keraguan dalam kalangan ibu bapa dan juga dalam kalangan tokoh-tokoh akademik. Ya, jadi cikgu nak bagi tahu kamu mesti bersedia lebih rapi. Bukan sahaja dalam kertas bahasa Melayu, tetapi juga dalam kertas-kertas lain. Supaya apa? Supaya kamu dapat memastikan kamu memperoleh keputusan yang baik. Jangan kamu anggap keputusan tahun lepas 2020 akan berjangkit kepada calon pada tahun ini. Ya, kerana lebih ketat dan lebih sukar. Okey para pelajar. Cikgu tengok sikit dapat chat. Alhamdulillah jelas semua ya. Terima kasih. Baik. Perkenalkan dulu nama diri cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Azhar bin Bahari. Cikgu merupakan pengetua Pusat Pendidikan Ilham Bestari yang telah beroperasi sejak tahun 2000. Dan Ilham Bestari ini untuk pengetahuan para pelajar mengendalikan tuition kelas biasa, bersemuka dan juga kelas online. Semua subjek. Ya, dan kita dibimbing oleh guru-guru berpengalaman. Jadi kalau para pelajar ikuti tuition di sini, kamu tak jumpalah K-pop punya artis. Ya, semua dah beruban, rambut dah kurang, ya, tetapi insya-Allah semangat masih kuat
ya, keinginan masih membara untuk membantu pelajar mencapai keputusan yang cemerlang. Ya, okey. Baik, kita terus lihat ya. Cikgu ada sedikit pengalaman menulis ya buku-buku. Dengan pengalaman penulis ini, cikgu rasa dan cikgu ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar. Ini adalah buku-buku yang cikgu tulis. Cikgu rasa tingkatan 3 kamu ada gunakan buku teks ini. Cikgu salah seorang penulisnya, dan buku pelangi ya. Pelangi fokus karangan dan juga fokus bagi bahasa Melayu. Kemudian buku OMG. OMG ni banyak digunakan di sekolah-sekolah. Ya, tingkatan 5, tingkatan 4 menggunakan buku ini, dan cikgu salah seorang penulis. Buku fokus tingkatan 3 dan juga model karangan. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang ada ini, ya, cikgu akan berusaha membantu pelajar-pelajar untuk skor A+ dalam bahasa Melayu. Okey, setakat ni macam mana? Boleh jelas ya? Okey, kita teruskan lagi dengan perbincangan kita melihat format baharu bahasa Melayu. Okey. Pada tahun ini kita ada 2 kertas. Kertas 1 dengan kertas 2. Bahagian A dan bahagian B. Ya, kertas 1 ni ialah kertas karangan. Okey, masa 2 jam. Okey, pemarkahan secara holistik. Ya, holistik ni macam mana? Maksudnya secara menyeluruh. Ya, maknanya pemeriksa akan baca sampai habis dan pemeriksa akan berikan markah berdasarkan tanggapannya. Dia akan letakkan skema. Ini cemerlang ke, ya, cemerlang atas atau cemerlang bawah. Ya, memuaskan, kepujian, ya, ataupun lemah. Jadi secara menyeluruh. Okey. Okey, kalau kita lihat dalam kertas 1 ini karangan ada 2 bahagian. Iaitu bahagian pertama, bahagian A, iaitu karangan rangsangan dan juga karangan berpandu. Markahnya 30 markah. Ya. Okey, karangan bahagian B, okey, itu pelajar karangan bahagian A, pelajar kena tulis 150 hingga 200 patah perkataan. Cikgu tak akan bincangkan panjang lebar tentang karangan ini. Kenapa? Pertama, portion markahnya 30. Yang kedua ialah dari segi, ya, aras kesukaran tidak begitu sukar. Pelajar-pelajar boleh dapat markah penuh kalau kamu tahu menjawab dengan betul. Okey, cikgu nanti cikgu akan bincangkan bahagian B. Ya, bahagian B. Okey. Kita tengok sekarang karangan bahagian B. Okey, okey. Kertas 1 ya, 2 kertas. Bahagian B 70 markah. Nanti kita akan bincangkan secara mendalam. Kemudian masa bagi kesemua kertas ini ialah 2 jam. Baik, kertas 2, cikgu nak betulkan sikit, masa 2 jam 30 minit. Ya, masa 2 jam 30 minit. Di sini dia ada bahagian aplikasi bahasa, iaitu bincangkan dari segi 5 bahagian nanti, morfologi, sintaksis, penyuntingan bahasa, prosa klasik, prosa moden, dan akhir sekali dalam aplikasi bahasa peribahasa. Pemahaman ada 3 pemahaman. Ya, rumusan pula ada 1, masa 2 jam 30 minit. Okey, pemarkahan analitik. Kalau dalam karangan biasa, pemarkahan holistik. Analitik ni maksudnya apa? Dia akan lihat satu-satu. Dia akan lihat satu-satu jawapan kamu. Dan ada juga lihat secara holistik. Holistik ni bagi jawapan bentuk kebat, bentuk penyelesaian masalah, markah akan diberi dalam bentuk holistik. Okey? Setakat ni boleh jelas para pelajar ya. Kalau tak faham boleh rujuk atau tanya dalam bahagian chat. Okey, baik, kita sambung lagi. Okey para pelajar, ini ialah apakah perbezaan ya antara kertas lama KBSM yang baru-baru ini pelajar sudah mendapat keputusannya, dan satu lagi ialah KSSM. Di sini ialah KSSM. Ya, cikgu betulkan KSSM. Okey, KBSM kertas 1 dia 30 markah. Ya, bahagian A 30 markah, bahagian B 100 markah. Jadi dua-dua ni 130 markah. 130 markah. Okey.
Kemudian kertas 2, rumusan 30 markah, pemahaman 35 markah, tata bahasa 30 markah, novel 15 markah. Jadi markah dalam kertas 2 ni ialah 110 markah. 110 markah. Jadi keseluruhannya 240 markah. Kalau kita lihat, bagi KBSM, ya hampir 60% markahnya datang daripada karangan. Markah datang daripada karangan. Ya. Tetapi dalam KSSM, ya, KSSM, okey, seimbang. Maksudnya 50% daripada kertas 1 dan 50% lagi daripada kertas 2. Ya. Cuma kalau kita lihat portion, ya, bahagian B masih mendominasi lagi. Maksud cikgu 70 daripada 200 markah datang daripada karangan bahagian B. Bermakna 33% karangan bahagian B. Inilah markah yang paling besar, ya, dalam setiap bahagian. Jadi apa mesej yang cikgu nak sampaikan ialah pelajar mesti bersedia lebih untuk karangan. Ya, karangan. Sebab karangan merupakan perkara dominan, perkara yang paling besar peruntukan markah. Ya, jika kamu ada masalah nak mengarang, ada masalah nak kenal pasti arahan tugasan, nak merangka, nak membina satu perenggan yang baik, para pelajar mesti atasi dengan segera. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat keputusan yang baik. Ini pesanan cikgu. Okey, kita lihat kesan perubahan. Apabila berlaku perubahan format soalan, ada kesan perubahan. Ya, ada kesan perubahan. Pertama, dari segi aplikasi bahasa, ya, ada 5 bahagian. Ya, morfologi, M, S, sintaksis, P, penyuntingan ayat, PK, prosa klasik tukar kepada prosa moden, akhir sekali ialah peribahasa. Bahagian-bahagian ni pun dah pening kepala dah. Minta maaf cakaplah para pelajar, bukan nak takut-takutkan. Morfologi, perkataan, sintaksis ayat. Ya, penyuntingan akan edit mana perkataan yang salah dan mana perkataan yang, ya, dan ejaan salah. Ya, kemudian prosa klasik, bahasa lama tukar kepada bahasa moden tanpa ubah, ya, konten atau kandungan. Kemudian satu lagi ialah peribahasa. Ya. Okey, pemahaman dulu semua satu bahan. Ya, dulu dia ada pemahaman, kita kata pemahaman petikan umum, satu bahan saja. Pemahaman prosa moden, satu bahan. Pemahaman puisi, satu bahan. Ya. Tapi sekarang para pelajar, pemahaman ada 3. Ada 3 pemahaman. Tetapi pemahaman petikan, ya, sastra dengan umum ada 3 atau 2 bahan. Ya, 3 atau 2 bahan. Ya, jadi bahan tu jadi banyak. Jadi kerja bertambah, ketelitian kena lebih. Ya. Okey, lepas itu rumusan. Ya, dia tak lagi bagi arahan jelas. Kalau dulu dia bagi arahan jelas, ini dia minta kamu cari sendiri apa tugasan berdasarkan fokus. Biasanya dia akan bagi 2 atau 3 bahan. Ya. Baik, macam mana dengan aras kesukaran soalan? Ya, aras kesukaran soalan 5 nisbah 3, 3 nisbah 2. Maknanya 5 senang, 3 sederhana, 2 susah. Kalau kamu nak lulus, boleh lulus. Ya, dengan aras yang senang. Tetapi kalau kamu nak skor, ya, sederhana dan susah, ya, memang mencabar sedikit berbanding dengan format lama. Dan akhir sekali, bila kamu jawab, kamu perlukan kepantasan. Mengapa kepantasan? Ialah masanya 2.5 jam, tapi bahan yang kamu kena lihat, bahan yang kamu kena kerjakan, tugasan yang kamu kena buat bertambah berbanding dengan, ya, silibus ataupun format soalan lama. Okey. Okey para pelajar, kalau ada apa-apa nak tanya, okey, ada tanya, ya. Cikgu kawan lain tak dapat masuk sebab dah full.
Ramai, okey, minta maaf dah. Okey, dah full para pelajar ya. Okey, dia ada limitation dekat sini. Nanti kalau apa cikgu akan buat sesi kedua lah ya. Okey, cikgu tak nak hampakan kawan-kawan lain ni. Ya, okey. Ada apa-apa tak setakat ni? Okey, kita lihat sekarang ya, kita nak pergi kepada karangan kertas 1 bahagian B. Ya. Okey, cikgu terangkan dulu. Okey, dalam mengarang ada 5 prinsip asas. Ya, di sini ya. 5 prinsip asas dalam mengarang. Kalau pelajar tak faham, nanti dalam sesi Q&A pelajar-pelajar boleh jawab. Pertama, UBDS. Apa UBDS? UBDS ialah ukur baju di badan sendiri. Ya. Maksudnya kita sendiri pun kita boleh tengok saiz kita. Ada yang agak kurus, ada yang badan agak gempal, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kalau pakaian pun dah berbeza dah. Ada orang saiz S, ada seorang saiz M, ada orang saiz XL. Jadi dalam karangan pun begitu. Bila kamu diberikan 4 domain nanti dalam exam, 4 soalan berdasarkan 4 domain, pastikan, make sure, ya, pastikan pelajar-pelajar memilih soalan dalam lingkaran pengetahuan kamu. Ya. Mengapa cikgu kata begini? Pengalaman cikgu memeriksa kertas, pengalaman cikgu mengawas pelajar-pelajar, banyak orang menjawab soalan dengan tidak teliti, memilih soalan tidak teliti. Ya. Bila dia dah tulis sebahagian, baru dia kata ini salah pilih. Dia pilih soalan yang lain. Ya. Sedangkan dalam peperiksaan jam ni luar biasa pelajar-pelajar. Dia bertindak, dia bergerak lebih laju daripada waktu biasa. Ini sebenarnya berlaku. Sebenarnya formal aja, normal aja. Tetapi oleh sebab tekanan perasaan makin suntuk, jadi kerana salah memilih soalan pada peringkat awal, jadi dia tak boleh menulis dengan baik bila dia pilih soalan yang lain. Jadi pesanan cikgu nombor 1 mengarang ialah UBDS, ukur baju di badan sendiri. Pilih soalan dalam lingkaran pengetahuan kamu. Kalau kamu tanya cikgu, cikgu macam mana ya semua soalan di luar lingkaran pengetahuan saya? Ini masalah. Jadi kamu kena membaca banyak, kamu kena lihat contoh-contoh karangan dan kamu kena biasa berlatih. Sebab ini ialah kita panggil software dalam diri seseorang. Software ni dia tak boleh dimasukkan secara segera. Ya, berdasarkan background, latar belakang. Rajin membaca tak, rajin melihat ya berita-berita tak, ataupun rajin berkongsi informasi dengan rakan ke, ya. Apa yang kamu usahakan itu nanti akan dijadikan sebagai modal dalam karangan kamu. Boleh faham ya? Baik, jadi yang pertama UBDS, prinsip paling asas. Ya, jangan salah pilih soalan. Jangan salah pilih soalan. Yang kedua, KIPAS. Nanti kita akan bincang. KIPAS ni apa? Kenal pasti arahan soalan. Cikgu ulang, KIPAS ialah kenal pasti arahan soalan. Setiap soalan dalam bentuk domain, nanti juga akan bagi contoh, dia akan bagi satu statement, satu pernyataan. Ya, satu pernyataan. Misalnya contohnya nanti kita bagi isu orang sekarang ni kekurangan tidur. Ya, kekurangan tidur. Mengapa mereka kekurangan tidur? Sibuk menonton televisyen dah, melayan gadget dah, ya. Okey, soalan tanya, apakah kesan daripada kekurangan tidur dan langkah-langkah menanganinya. Kesan kurang tidur dan langkah-langkah menanganinya. Jadi kalau soalan macam ni, dia ada dua tugasan. Ada dua tugasan. Satu kesan, yang kedua langkah. Pelajar kena sentuh dua-dua. Tak boleh sentuh hanya kesan. Tak boleh sentuh hanya langkah. Dua-dua kena sentuh. Ya. Dan bila kamu sentuh dua-dua ni, kamu kena huraikan secara apa? Secara hampir seimbang. Hampir seimbang. Mengapa cikgu katakan hampir seimbang? Ialah kerana kita tidak mahu kamu tulis, oh kesan, 4 perenggan kesan. Langkah satu saja. Ini menyebabkan pemeriksa menganggap kamu tidak memahami kehendak soalan.
Ya, memahami kehendak soalan. Jadi dia tak boleh bagi markah di peringkat yang baik. Okey. Yang ketiga ialah TRK. TRK ni apa? Tulis rangka karangan. Rangka karangan berdasarkan apa ya tugasan tadi. Ya, ini amat penting. Ya, sebab pelajar-pelajar ramai yang tak menulis rangka. Ya, cikgu tanya, kenapa kamu tulis karangan tak ada rangka ya? Saya tak tulis karangan cikgu sebab saya boleh pun, tak ada rangka. Oh, kalau awak boleh tulis karangan dengan baik, tak ada rangka, kalau kamu rangka, kamu akan dapat tulis dengan lebih baik lagi. Percaya cakap cikgu. Kita boleh comparekan chef yang selalu keluar di televisyen dengan ya tukang masak ya di rumah kita. Terpulanglah mak ke, ayah ke, kamu sendiri ke, mana yang cepat memasak? Tukang masak di rumah, mak atau ayah atau diri sendiri ataupun chef? Jawab. Mana cepat? Chef yang keluar televisyen. Siapa cepat? Ya, chef lebih cepat. Mengapa? Sebab semua sudah ada di atas meja. Ya, bawang sudah berhiris. Ya, daging sudah dibasuh dan dipotong, diracik dengan baik. Ya, minyak dah sediakan dalam mangkuk, garam pun ada. Ya, cili pun ada. Semua dah disediakan di atas meja. Jadi dia hanya panaskan kuali, masukkan bahan. Dia kata, wah dah siap 3 menu kita pada hari ini. Wah cepatnya 3 menu sebab semua bahan sudah ada di atas meja. Tapi kalau di rumah, macam mana? Ini kuali, oh garam tepi sana, mak kena jalan sikit. Oh sayur dalam peti, sejuk, mak kena keluarkan. Oh ikan belum bersiang, mak kena siang. Oh ya, oh, rempah tak cukup, kena pergi kedai. Start motor, kena pergi kedai. Naik kereta. Jadi semua tu mengambil masa. Itu contoh kalau kita tak plan, tidak merangka. Tapi kalau kamu dah rangka, kamu dah letak karangan tu, rangka karangan dalam satu bahagian, kamu hanya ambil dan huraikan sahaja. Boleh faham ya? Okey, kita tengok satu-satu. Ini yang keempat sebenarnya. Bila kita menulis karangan, dia ada prinsip ini. Pendahuluan, ayat rangsangan, perlu ada ayat rangsangan, ayat huraian dan juga ayat arahan. Ya. Okey, cikgu bagi cara umum dulu. Okey, cikgu bagi tahu contoh tadi karangan tidur. Ya, tidur tidak cukup. Ya, masyarakat kita tidur tidak cukup. Jadi arahan tanya ataupun minta kesan dan juga langkah-langkah. Bila kita buat ayat rangsangan, coding, ingat 2-3 perkataan bombastik atau perkataan-perkataan berkosakata yang kita kata berkosakata yang agak yang agak tinggi. Contoh, sudah terang lagi bersuluh. Ya, sudah terang lagi bersuluh. Campur dengan isu. Bukan tajuk ya, bukan tajuk soalan, isu. Macam tadi isu kurang tidur. Sudah terang lagi bersuluh bahawa masyarakat kini semakin kurang mendapat tidur yang secukupnya. Isu. Ya, cikgu ulang, gunakan satu perkataan ataupun satu frasa, sudah terang lagi bersuluh. Campur dengan isu. Kalau isu kemiskinan, campur kemiskinan. Kalau isu pengangguran, campur pengangguran. Kalau isu berkaitan pencemaran alam, campur dengan pencemaran alam. Boleh faham ya? Cikgu harap pelajar boleh faham. Ya, gunakan satu kata-kata bombastik atau satu kata-kata yang power. Kamu juga boleh guna pada era globalisasi ini. Ya, masyarakat kita semakin kurang mendapat tidur yang cukup. Okey? Faham? Okey, huraikan. Bila kamu huraikan ini, kamu jangan bagi kesan dan bagi langkah. Bagi selain itu. Apa dia? Misalnya punca. Punca apa masyarakat kurang tidur? Ya. Hal ini disebabkan masyarakat leka boleh, ya, lalai boleh, ralit boleh dengan alat peranti masing-masing sehingga berjaga ya jauh malam ataupun larut malam.
Ya. Lepas tu pergi kepada ayat arahan. Hal ini tidak boleh dipandang enteng. Enteng ni apa? Mudah. Hal ini tidak boleh dipandang enteng kerana menimbulkan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Jadi, ambil arahan pertama iaitu kesan. Itulah pendahuluan dalam 4 hingga 5 baris. Ya. Cikgu harap pelajar boleh faham. Ya. Pendahuluan perlu ada ayat rangsangan campur dengan ayat huraian, campur dengan ayat arahan. Okey, cikgu tengok chat sekejap. Faham. TK tu apa, Alisa? TK tu tulis karangan, Alisa. Maknanya bila kita dah rangka soalan, rangka karangan, kita tulis karangan itu. Ya. Inilah yang 4 ni. Yang 4 cikgu bincangkan ini ialah tulis karangan. TK ialah tulis karangan. Jadi karangan perlu ada 3 bahagian utama, pendahuluan, kemudian isi, penutup. Cikgu harap jawapan cikgu tadi menepati apa yang Alisa nak. Sementara tu pelajar-pelajar lain, kalau kamu ada soalan jangan tunggu ya, boleh tanya dan cikgu akan respon seberapa cepat yang boleh. Ya. Okey, terima kasih. Okey Alisa. Baik, kita tengok sekarang ni dari segi isi. Isi merupakan bahagian yang sangat penting dalam karangan. Ya, persoalan cikgu kepada kamu, berapa isi kita nak bagi? Ya, berapa isi? Okey, tulis dekat ruang chat, cikgu nak tengok kamu belajar di sekolah berapa isi yang guru kamu bagi tahu. Okey, cikgu tengok Sarah Najwa 5, Khairunisha 5 ya. Kemudian Nurul 3 saja Nurul. Okey, kemudian Karen 4. Okey, bagus ya. 3, 4, 5, 4. Jadi antara 3 hingga 5. Ya, terima kasih respon. Ya, terima kasih respon ya. Okey. Ainul, Sharvin. Okey, baik. Cikgu nak bagi tahu. Jawapan yang kamu berikan tu ya semuanya betul. Apa yang cikgu ajar di sekolah tu semuanya betul. Tetapi kalau boleh kita nak lebih baik. Ya. 3 bukan salah. Kalau dalam skema pemeriksaan pengalaman cikgu memeriksa kertas, 3 memang minimum bagi isi. Ya 3, tapi kalau boleh jangan 3 lah para pelajar. Sebab kalau kamu tulis 3 perenggan isi dan 1 penutup, satu penutup, 1 pendahuluan, 5 perenggan. Maknanya kalau nak 350, maknanya 1 perenggan tu hampir kepada 100 perkataan. 300 kemudian pendahuluan 25, penutup 25. Jadi 100 ni perlu ada satu idea besar, isi besar baru kita boleh kembangkan dia. Ya. Jadi saranan cikgu para pelajar, saranan cikgu ialah 4 hingga 6 isi. Saranan cikgu. Ya. Okey. Kalau kamu nak tulis 5 boleh. Ya, nak tulis 6 boleh, nak 4 pun boleh. Tapi kalau 4 ni minimum. Saranan cikgu 5 hingga 6 isi. Ya. Mengapa cikgu katakan begini? Sebab apabila kamu ada isi yang cukup dan isi yang banyak, tugas kamu nak kembangkan isi itu tidak begitu mencabar. Berbanding dengan isi sikit. Isi sikit kamu terpaksa kembangkan dia besar supaya dapat mencapai bilangan perkataan 350 hingga 500. Boleh faham ya? Okey, cikgu tengok apa chat. Okey, pendahuluan 1 isi, 4 isi untuk isi penting penuh. Okey, boleh. Ini 6 perenggan ya. Mister boleh. Okey, bagus. Ya, begitu juga Akmah ya. Okey. Baik. Kita sambung lagi. Okay. Jadi, apa AJ ni? AJ ni ayat judul. Ayat judul. Ya, okey, kita bincang balik ya tentang isu kesan orang tak cukup tidur. Kita kan katakan kita tulis 3 isi kesan. Satu bila dia tak cukup tidur, ya, dia tak boleh fokus dalam pelajaran. Ya, kerana mengantuk, badan letih, tidak fokus. Ya, pelajarannya merosot, uraikan satu perenggan. Jadi, ya, kita boleh kata atau ambil isi penting dia, badan letih, lemah dan lesu, kesan dia. Jadi tak boleh fokus, prestasi merosot. Jadi isi pertama
badan lemah dan lesu. Huraikan. Okey, isi kedua, kesihatan terjejas. Apa kesihatan terjejas? Darah tinggi naik. Kemudian obesiti, sebab waktu tak boleh tidur tu dia makan. Ya. Okey. Okey. Kemudian banyak masalah mental berlaku, ya, kemurungan, tekanan kerana tak cukup tidur. Ya, kesan. Yang ketiga, kesannya ialah menjejaskan produktiviti. Bagi pekerja-pekerja, bila mereka tak boleh tidur, esok mereka pergi kerja, mereka tak boleh bagi fokus pada kerja. Dan boleh bawa berlaku kemalangan. Contoh driver bas, tak cukup tidur, jadi kemalangan. Pemandu kereta, tak cukup tidur, kereta terbabas. Jadi, itu kesan. Okey, langkah. Langkah satu, macam mana nak tidur cukup. Bila soalan langkah para pelajar, cikgu nak bagi tahu formula bagi langkah ialah dikemasan. Tolong tulis. Formula bagi langkah dikemasan. D-I-K-E. Tolong catat dekat ruang chat. D-I-K-E-M-A-S-E-N. Kalau soalan berkaitan dengan langkah, formulanya ialah dikemasan. Tulis D-I-K-E-M-A-S-E-N. Apa maksud dia tu? D ialah diri. Diri sendiri. Diri sendiri. K, keluarga. Keluarga. Masyarakat. Sekolah. M tu, betul kan M ya, Easter? M bukan M tapi N. N ialah negara. Dikemasan. Formula bagi langkah, ingat aku beritahu, dikemasan. Apa saja, misalnya masalah mak rempit, cara menangani, dikemasan. Masalah pencemaran alam sekitar, dikemasan. Masalah pemanasan global, dikemasan. Masalah ponting sekolah, dikemasan. Apa sahaja berkaitan dengan langkah, cara, usaha, dikemasan. Dikemasan diri, keluarga, masyarakat, sekolah, negara. Ya, Dania, bagus, bagus Dania. Dania dah buat satu yang betul ya, dikemasan. Okey, diri macam mana? Diri ni dalam perkataan lain yang kita kata, ya, diri kita mesti kontrol diri kita. Misalnya kalau tidur, disiplinkan diri untuk tidur awal atau tidur mengikut masa yang tetap. Disiplinkan diri. Sebab ibu bapa mungkin boleh pantau. Ya, boleh suruh tidur. Tapi kalau pintu dah tutup, lampu dah tutup, handphone masih menyala. Tak tidur lagi lah. Diri sendiri. Keluarga, ya, ingatkan, pesan, bagi tahu dan jadi role model. Apa role model dalam bahasa Melayu? Siapa tahu role model dalam bahasa Melayu? Suri teladan, contoh. Ataupun kita boleh guna uswatun hasanah, contoh. Contoh yang baik. Contoh yang baik. Jadi ibu bapa jangan kata, tidur dah pukul 10.30, 11 tidur. Tapi ibu bapa masih tengok lagi drama, masih tengok bola. Jadi susah. Ya, sebab bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Okey, boleh faham? Okey. Seterusnya, ya. Okey, itu ialah langkah keluarga. Kalau masyarakat mungkin tak ada. Okey, tak apa, sekolah guru mengajar, mendidik melalui pendidikan kesihatan, pendidikan kita kata agama, pendidikan moral, didik supaya pelajar-pelajar tidur awal untuk kecergasan diri. Akhir sekali negara buat kempen ke, buat program ke, ya, untuk menyedarkan masyarakat. Jadi formula bagi langkah ialah dikemasan. Betul ya? Anisis ya, dikemasan. Bagus ya. Easter dia dah buat dalam bentuk yang mudah difahami. Cantik. Bagus. Okey, kemudian para pelajar, cikgu bagi tahu. Bila kita dah ada isi yang kita panggil AJ, ayat judul, katakan tadi kita kata kesan pertama badan jadi lemah dan lesu. Ya. Jadi kita bina ayat. Kesan paling dominan, ya, apabila seseorang kekurangan tidur ialah campur dengan isi tadi. Badannya menjadi lemah dan lesu. Ya, itu AJ.
Okey, kamu tengok di situ ada AH1 hingga AH5. Apa AH1? Ayat huraian 1, ayat huraian 2, ayat huraian 3, ayat huraian 4 dan ayat huraian 5. Jadi isi tadi hanya tinggal isi kalau pelajar-pelajar tak huraikan dia. Pelajar-pelajar kena huraikan isi. Dan ingat, jangan bagi isi lain. Huraikan isi tadi. Macam mana kita nak huraikan? Macam mana kita nak huraikan isi tadi? Ya, okey. Cikgu bagi satu analogi. Ya, okey. Bagaimana kita nak huraikan isi? Cikgu bagi satu analogi. Nanti bagi tahu dengan cikgu apa jawapan. Kamu balik dari sekolah, ya, berjalan kaki. Lalu di sebuah kebun. Kebun tu tak ada siapa yang punya. Ya, ada rambutan, buah rambutan yang banyak, merah. Wah, geramnya tengok buah rambutan. Ya, kamu nak panjat, pokok tinggi. Kamu nak kait, tak ada galah. Memang kamu geram tengok buah rambutan tu. Jadi, kamu nampak di atas pokok tu ada seekor monyet. Sedang makan rambutan tu dengan penuh berseleranya. Wah, geramnya kamu pada monyet tu. Kamu pun berkata, nyet-nyet, tolong bagi rambutan 3 biji. Dia tak bagi. Ya, dia siap baling kamu dengan kulit rambutan. Ya, dia siap baling kamu. Monyet ni sajalah. Ya. Jadi soalan cikgu, jawab dekat ruang chat ya. Macam mana cara kamu nak dapatkan rambutan daripada monyet itu? Jawab dekat ruang chat. Cikgu nak tengok. Macam mana kamu nak dapat rambutan daripada monyet itu? Cikgu nak tengok jawapan. Cikgu ulang balik sementara tunggu jawapan. Kamu balik dari sekolah, kamu nampak ada kamu panjat. Ya, okey Syarwin. Panjat. Bila okey, tukar dengan pisang. Wah, pergi cari pisang ya. Okey, Juyi, berikan monyet itu pisang, bagi dia pisang. Macam mana nak ada? Kamu dah balik sekolah, mana kamu ada ready pisang? If pun kata bagi pisang. Ya. Okey, bagus. Terima kasih jawapan tadi. Okey, cikgu nak bagi tahu. Caranya mudah. Ya, cikgu ulang balik, kamu ambil kulit rambutan yang monyet baling pada kamu tadi, kamu baling kepada monyet tadi. Semakin banyak kamu baling kulit rambutan, semakin banyak kamu dapat rambutan. Ya, okey. Mesej macam ni. Kalau kamu nak huraikan soalan, kamu pun kena baling. Kena baling dengan soalan. Kamu kena baling dengan soalan, baru kamu boleh hurai. Apa punya soalan? Iaitu 5W 1H. 5 wives, 1 husband. Ya, 5 wives, 1 husband. Ataupun kalau orang Melayu lagi ganas, 5 wanita 1 hari. 1 hari 5 wanita. Wah, ya. Okey. Jadi kita nak bagi tahu baling dengan soalan. Misalnya ketika tadi lemah dan lesu. Mengapa lemah? Mengapa badan lemah dan lesu? Tak dapat tenaga yang mengecas tubuhnya semula. Kamu ada telefon kan? Bayangkan kalau telefon kamu tak dicas. Ya? Telefon jadi lemah. Sekejap patut boleh tahan 8 jam, 2 jam saja. Begitu juga kamu. Ya, bila badan tak cukup tidur, lemah dan lesu kerana badan kamu tidak mendapat pengecasan yang secukupnya. Ya? Pengecasan yang secukupnya. Jadi kamu tidak boleh recovery, memulihkan balik tenaga kamu. Jadi huraian 1 ialah tidak mendapat pengecasan tenaga yang secukupnya. Apa beza cas dengan charge? Ada beza tak? CAS dengan CAJ, ada beza tak? Kalau kita nak charge telefon ke charge? Telefon charge ke charge? Telefon. Charge, betul Syamimi. Kalau charge apa? CAJ. Charge apa? Charge. Charge ialah kenakan bayaran. Kenakan bayaran. Ya betul, Aiman. Ya, Aiman Syauki. Bagus. Ya. Charge elektrik. Bukan. Elektrik pun bukan charge. Elektrik charge. Kita tambah tenaga pada elektrik. Itu charge. Kalau dia kenakan dalam bil, charge TNB. Baru betul. Okey, ini bahasa sikit. Okey, kita baling dengan soalan. Mengapa? Mengapa tak lemah? Kerana tak cukup charge. Ya, bagaimana keadaannya? Tak boleh nak fokus lah. Tak boleh nak fokus pelajaran. Apa kesan dia? Kena marah dengan cikgu lah. Asyik nama kena sebut aja. Ya,
Okey, kamu lagi yang tidur. Lain kali bawa katil dengan tilam ke sini. Kamu je yang tidur. Jadi, apa kesan jangka panjang? Kesan jangka panjang, prestasi pelajaran merosot, keyakinan diri merudum. Faham tak? Jadi, kita lontar dengan soalan. Jadi, daripada soalan tadi, kamu dah boleh kembangkan dia. Macam mana jadi dia? Okey, kesan paling dominan apabila seseorang tidak mendapat tidur yang cukup ialah badannya lemah dan lesu. Hal ini demikian kerana tubuh badannya tidak mendapat pengecasan yang dapat memulihkan tenaganya untuk menjalankan hari berikutnya dengan penuh produktiviti. Tambahkan lagi. Apabila masalah ini berlaku secara berterusan, hal ini akan menyebabkan seseorang kehilangan fokus terhadap tugasannya. Sebagai contohnya seorang pelajar apabila kerap tidur di dalam kelas, dia akan dimarahi oleh gurunya. Malahan pelajarannya juga akan merosot. Ya. Okey, kalau boleh masukkan satu peribahasa. Ya, masukkan satu peribahasa sesuai ungkapan, tengok kesesuaian. Boleh faham ya? Jadi para pelajar, itulah cara kita menghurai isi. Kita bagi satu lagi isi. Misalnya cara supaya pelajar-pelajar dapat tidur cukup. Cara. Okey, diri sendiri. Disiplinkan diri. Ayat judulnya disiplinkan diri. Mengapa nak disiplinkan diri? Mengapa nak disiplinkan diri? Bagaimana nak disiplinkan diri? Siapa yang nak disiplinkan diri? Bila nak disiplinkan diri? Itu antara soalan yang boleh ditanya. Contoh. Okey. Antara langkah untuk menangani masalah tidak cukup tidur, seseorang individu haruslah mendisiplinkan dirinya untuk tidur awal. Mendisiplinkan dirinya untuk tidur awal. Okey, bagaimana? Apabila sampai sahaja masa tidur, mahu tidak mahu seorang individu harus berada di atas katil dan memaksa dirinya untuk tidur. Apa gangguan? Sebarang alat peranti yang berada dengannya haruslah letak jauh supaya alat peranti ini tidak mengganggu fokusnya untuk tidur. Jadi huraikan dia. Okey, boleh faham ya? Jadi cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham apa yang cikgu terangkan dalam karangan ini. Okey. Kita tengok lagi apa yang ada di sini. Okey, karangan bahagian B cikgu ulang balik, ada 4 domain: awam, peribadi, pendidikan dan kerjaya. Awam ni apa? Awam ni contohnya berkaitan dengan masyarakat penyayang, berkaitan dengan kita kata pencemaran alam, berkaitan dengan kita kata pembaziran masyarakat. Itu dipanggil sebagai awam. Awam ni apa? Masyarakat umum. Peribadi ni ialah diri sendiri. Contohnya pengurusan masa. Bagaimana kamu menguruskan masa kamu? Bagaimana kamu menguruskan masa kamu? Okey, Caroline bertanya, betul-betul bagus. Victoria Veronica, Caroline bertanya ayat rangsangan. Ayat rangsangan ni dalam pendahuluan bila kita sebut kita coding beberapa perkataan, kita hafal, kita ingat ayat rangsangan. Bila nak mulakan perenggan, sudah terang lagi bersuluh. Jadi kamu mulakan itu. Campurkan dengan isu ayat rangsangan. Ayat rangsangan ialah kita nak capture, kita nak tarik pemeriksa, pembaca. Sudah terang lagi bersuluh bahawa masyarakat sekarang semakin kurang mendapat tidur yang cukup. Rangsangan. Tapi kalau di sekolah tak bolehlah tiap kali sama. Karangan ini sudah terang lagi bersuluh. Minggu depan sudah terang lagi bersuluh. Minggu satu lagi sudah terang lagi bersuluh. Tukar pada era globalisasi ini. Boleh. Marca pada ini boleh. Jadi kita tukar-tukar. Apa tujuan kita gunakan ini? Sebagai permulaan yang baik. Sebab dalam pendahuluan ni
Dia umpama wajah dalam sebuah karangan. Ya, wajah. Ya, jadi kita kena pastikan pendahuluan dapat dikuasai dengan baik. Boleh faham ya? Okey, sekejap ya. Okey, yang kedua ialah domain peribadi. Domain peribadi. Okey. Domain peribadi ni ialah diri sendiri, pengurusan masa, ya, pengurusan kewangan, pergaulan dengan rakan, ya, peribadi. Pendidikan misalnya pendidikan atas talian, ya, pendidikan TVET, ya, kerjaya misalnya menyentuh pengangguran, perniagaan atas talian, ya, antara perkara-perkara disentuh. Boleh faham para pelajar ya? Okey, karangan bahagian B, pendidikan kerjaya, apa perkara yang harus pelajar titik beratkan dalam karangan? Tolong catat, tak ada dalam slide. Satu ialah pelajar kena tahu dari segi skema pemarkahan, kertas bahagian B. Skema pemarkahan dia ada 4 para pelajar. Tolong catat ya, tolong catat. Satu ialah kita panggil takrif. 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 Takrif maksudnya apa? Sejauh mana kamu faham kehendak soalan. Takrif. Ya, misalnya tadi kalau dia kata misalnya kesan-kesan dan langkah-langkah. Ada tak kamu sentuh dua-dua tu? Ya. Ada tak kamu sentuh dua-dua? Jadi di sini markahnya ialah 7 markah. 7 markah. Ya. Okey, takrif. Takrif. Yang kedua isi. Isi. Ya, isi. Okey. Isi. Okey, isi minimum 3 isi. Tapi maksimum dia tak tentukan. Tapi cikgu syorkan tadi, cikgu sarankan tadi 5 hingga 6 isi. Okey, ini biasanya markahnya ya. Okey, kalau dalam peringkat yang dulu 100 markah dia 25. Ini dalam 17 markah. 17 markah isi, tak banyak ya. Okey, kemudian satu lagi ialah markah bahasa. Markah bahasa yang paling banyak, iaitu 35. Ya, 35 markah bahasa. Dan akhir sekali ialah markah pengolahan. Ya, bahasanya apa? Ayat kamu, kosakata kamu, ya, ataupun ungkapan, peribahasa, peruntukan markah paling tinggi. Dan akhir sekali ialah pengolahan. Bagaimana kamu elaborate, bagaimana kamu huraikan isi tadi sehingga dapat menepati bilangannya ya yang sepatutnya. Jadi kamu kena huraikan isi tadi. Ya, okey. Pengalaman cikgu dalam memeriksa karangan, masalah sebenar pelajar ada 3. Satu, cikgu ulang balik, salah pilih soalan. Salah pilih soalan. Okey, ada bertanya ya, Karen bertanya, cikgu, peribahasa dikira sebagai satu patah perkataan ke? Bagus soalannya. Peribahasa tidak dikira satu perkataan. Peribahasa lihat bilangan satu-satu. Kalau dia kata nama, kira satu. Tapi kalau peribahasa, tetap dikira sebagai satu perkataan. Misalnya kita kata, Allah membeli, menang memakai. 4 perkataan. Ya, sudah jatuh ditipu tangga. 4 perkataan. Okey, cikgu tengok soalan lagi. Okey. Oh, bagus Easter dia tulis tu. Okey, kemudian ayat rangsangan dah jawab ya, Caroline. Kemudian cikgu macam mana nak huraikan contoh? Okey, Karen, bagus soalan ni. Bagaimana kita nak huraikan contoh? Okey, contoh sebenarnya tak perlu dihurai. Ya, contoh berada dalam huraian. Okey, begini. Cikgu bagi cerita. Okey, kita katakan badan lemah dan lesu. Itu isi kan? Isi. Okey, apa kesan dia? Kesannya ialah dia tak boleh memberi tumpuan sama ada bekerja atau belajar. Ya. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Supaya pemeriksa tahu siapa yang dibicarakan ni. Contohnya pelajar sekolah. Apabila pelajar tersebut kurang mendapat tidur, dia tidak boleh fokus di dalam kelas, menyebabkan dia menjadi mangsa ataupun sasaran kemarahan guru. Malahan pelajarannya juga merosot. Bagi contoh tu bukan huraikan, contoh tu untuk mengukuhkan sesuatu pernyataan.
Ya. Okey, contoh. Boleh faham ya Karen? Cikgu harap menjawab. Kalau tak faham, ya tulis lagi. Kemudian syara najwa. Ayat penegasan. Okey, ayat penegasan ni ada dalam, okey betul-betul ya, cikgu tak bincangkan tadi. Terima kasih ya Syara Najwa. Baik, dalam sesuatu perenggan di samping ayat judul, ayat huraian 5, akhir sekali itu kita panggil ayat penegasan atau ayat penyimpul. Cuma kita jangan guna perkataan kesimpulan. Nanti pemeriksa terkejut, baru satu perenggan isi dah nak tutup. Dia tak boleh. Kamu guna perkataan lain yang sama erti dengannya. Misalnya, tuliskan dekat ruang tulis kamu, tuntasnya. T-U-N-T-A-S-N-Y-A. Esther, tolong tulis dekat sini, Esther. Tuntasnya. Ataupun jelaslah. Jelaslah. Boleh? Ya. Tegasnya. Tegasnya. Ataupun ironinya. Okey, apa nak ada dalam ayat penegasan? Yang ada dalam ayat penegasan ialah kamu repeat balik, ulang balik isi tadi. Tapi dengan gaya tersendiri. Tak sama dengan ayat tadi. Misalnya, bila kita dah bincang tadi, letih, lemah dan lesu menyebabkan produktiviti tak boleh bagi tumpuan jadi bahan kemarahan guru. Kita, tegasnya kesan utama ya kekurangan tidur ialah badan lemah dan lesu yang menyebabkan pelbagai impak negatif pada diri seseorang. Rumuskan, buat satu rumusan kecil. Ya. Okey, ini kena berlatih selalu ya. Sebab kebanyakan pelajar kadang-kadang dia terlupa bahagian penegasan. Sebab penegasan ini merupakan satu cara kita nak simpulkan isi kecil kita. Okey, cikgu harap menjawab. Okey, ada lagi soalan seterusnya daripada okey, Esther bagus, dia dah tulis secara jelas. Guna oleh itu boleh kan? Okey, ini soalan is ya, bagus. Oleh itu boleh. Oleh itu boleh. Yang tak boleh bila kamu guna misalnya selain daripada itu. Tak boleh. Betul ialah selain itu. Sehubungan itu tak boleh. Sehubungan dengan itu. Ya. Okey. Kita lihat lagi soalan sebelum kita bergerak lain. Okey, betul ya. Syaf, cikgu tak tahu siapa nama sebenarnya. Tuntasnya, jelaslah, tegasnya, ironinya. Bagus. Ada tentu ada bertanya, ironi ni apa cikgu? Ironi ni macam kesimpulan atau penegasan sesuatu perkara. Ya, boleh ya. Cuma bila Syaf ni tulis, kalau boleh komakan dia. Komakan supaya ada perbezaan antara satu. Okey. Cikgu, kalau penegasan perlu sama. Okay, dah gerak sekejap, tengok nak baca balik. Cikgu, kalau penegasan perlu sama panjang dengan pendahuluan ke cikgu? Tak perlu sama. Dia satu ayat saja. Satu ayat saja. Ya, bila kita dah tulis isi ayat judul, dah huraikan dalam 5 ayat, kita nak tutup perenggan itu. Jadi kita kata tuntasnya, ya, kekurangan tidur boleh menyebabkan badan kita menjadi lemah dan lesu yang menimbulkan pelbagai kesan negatif kepada kita. Macam tu. Okey, Damia, kalau boleh jangan letak kesimpulan, letak ayat yang sama maksud. Ya, betul-betul Damia, ya, betul, bagus. Ya, kalau kita letak kesimpulan, nanti pemeriksa terkejut. Mengapa kesimpulan? Ya, bagus soalan ni. Penyataan ni cikgu puji. Seterusnya, kalau karangan lebih had, potong markah tak? Okey, istilah macam ni. Sekarang ni para pelajar, kamu kena ingat, sekarang ni dia dah tetapkan bilangan 350 hingga 500. Okey. Oleh sebab ini exam yang pertama kan, yang format ditetapkan. Dulu masa format lama KBSM dia tak ada tetapkan bilangan perkataan. Kamu boleh tulis sampai 700 ke 1000 ke. Ya, dulu masa panjang 2 jam 15 minit bagi karangan. Sekarang kamu 2 jam saja. Okey, jadi oleh sebab masa terhad, ya, tak perlulah tulis panjang. Cikgu takut apa? Masa tak cukup. Ya, kamu hanya ada 1 jam 30 minit untuk tulis karangan bahagian B ini. Ya, bahagian B. Ya. Jadi kamu kena susun masa betul-betul. Misalnya 5 minit untuk pilih domain dengan teliti. 5 minit rangka. Ya, jadi 10 minit dah guna dah. Ya, 10 minit dah guna.
Kemudian kamu gunakan lebih kurang 1 jam, ya, 1 jam 10 minit untuk tulis. Ya. Kemudian 10 minit lagi semak. 1 jam 10 minit lebih kurang 70 minit. Kalau kamu tulis 6 minit, 6 patah perkataan seminit, 7 kali 6, 420. Okey dah. 6 patah perkataan seminit slow sangat. Tapi kalau kamu dah ada rangka yang baik, kamu tak perlu fikir panjang. Biasanya kalau kamu boleh tulis dengan kelajuan 10 patah perkataan seminit, ya, okey, 10 patah perkataan seminit, maknanya 40 minit, 50 minit kamu dah siap dah. Ya, kamu kena plan. Jadi peringkat perangkaan, rangka paling penting. Kalau kamu dah sediakan rangka dengan baik, kamu tak perlu banyak masa untuk menulis sebab semua sudah ada di atas meja. Tadi cikgu analogi chef tadi, semua dah ada atas meja, jadi dia boleh siapkan masakan dengan cepat. Berbanding dengan orang yang tak buat persiapan. Okey. Seterusnya cikgu tengok lagi. Okey, tuntas tu apa? Okey, bagus Hafizah ya. Tuntas ni kita kata tuntas ni kesimpulannya, kelengkapnya, seidealnya. Okey. Okey, cikgu, penanda wacana wajib tulis tak? Okey, ini Anisis ya, bagus soalan ni. Penanda wacana ni bukan wajib tapi ramuan dalam penulisan. Macam garam. Garam dalam masakan. Ya. Okey. Kalau tak ada garam dalam masakan, kecuali kuih-kuih lah. Kecuali kuih-kuih. Sedap tak masakan tu? Tak sedap kan? Kalau kita tulis lebih garam, tak sedap juga. Tak boleh makan. Jadi, sesedap rasa. Jadi, penanda wacana ni perlu ada tetapi sesedap rasa. Jangan sampai nampak kaku. Tapi kalau nak menghubungkan satu idea dengan idea baharu, perlu ada penanda wacana. Misalnya kita tengok contoh tadi. Okey, kesan paling dominan apabila seseorang kurang tidur ialah badannya menjadi lemah dan lesu. Titik. Hal ini demikian kerana, itu penanda wacana. Ya, walaupun kita kata bukan yang penyambung. Hal ini demikian kerana ya, badannya tidak mendapat pengecasan yang secukupnya untuk memulihkan tenaga. Oleh itu, dia sukar mendapat tenaga untuk mengekalkan tumpuan semasa melakukan sesuatu aktiviti. Okey, macam tu sambung. Ya. Okey, kesannya ya, kalau pelajar tadi, pelajar tersebut akan kerap menjadi sasaran guru. Malahan prestasi akademiknya juga merosot. Jadi nampak, penanda wacana ni merupakan satu bahan atau satu alat untuk menyambungkan isi dengan huraian. Okey, cik. Kalau konklusinya, konklusi pun elakkan. Sebab konklusi ni memang dah nampak dia sebagai kesimpulan. Jadi dua perkataan, kesimpulan, konklusi, elakkan. Okey. Yushun, complete. Complete ni sempurna. Betul ya, sempurna. Betul Yushun ya. Terima kasih bantu rakan-rakan. Okey, complete. Okey, seterusnya is. Cikgu, kalau penegasan buat macam ni, okey tak? Oleh itu jelaslah perkara ini haruslah diambil cakna sebelum menjadi lebih kritikal. Okey, boleh tak ada masalah. Cuma apa perkara ini? Perkara ini apa? Iaitu kesan kekurangan tidur. Cuma kalau macam ini kan, macam cikgu nampak is buat ni seolah-olah macam satu perenggan yang satu karangan yang keseluruhan. Sedangkan yang cikgu nak bincangkan ni perenggan kecil aja, satu perenggan isi saja. Jadi jelaslah. Oleh itu jelaslah ya. Okey, kekurangan tidur, okey, yang menyebabkan badan lemah dan lesu menyebabkan, bagi tuntas gulung balik isi tu. Repeat balik isi tu, campur dengan kesimpulan secara menyeluruh dalam perenggan. Okey.